Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, yang masih lagi memberikan kepada kita kesihatan sehingga kita dapat sama-sama mendengarkan dan juga mempelajari sebahagian daripada ilmu-ilmu Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayah daripadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita nikmat kesihatan yang dengannya itu kita dapat menambahkan amal ketaatan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita dalam bacakan kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana pada 2 minggu yang lalu kita sedang membahaskan tajuk berkenaan dengan apa yang dibaca bagi orang yang mendengar muazzin berazan dan juga beriqamat. Bermakna apa yang kita nak jawab apabila kita mendengarkan orang melafazkan azan dan juga melafazkan qamat. Jadi kita sambung dalam pembacaan. Dia kata sini, menyebut seperti apa yang dikatakan mereka kecuali pada ucapan mereka hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Apa kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Apabila kita mendengarkan orang yang azan, bermakna kita menyebutkan, kita lafazkan sama seperti apa yang tukang azan itu lafazkan. Apa yang dia kata, kita jawab seperti itu juga. Tukang azan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kita jawab seperti apa yang dikatakan oleh tukang azan itu, kecuali pada ucapan mereka hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Maka hendaklah dia mengatakan pada kedua-duanya la haula wala quwata illa billah. Jadi kecuali pada lafaz hayya 'alas salah dan juga hayya 'alal falah. Baik. Maka pada kedua-dua lafaz ini dijawab dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik. Kenapa kita nak kena jawab dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim? Kenapa jawapan dia adalah la haula wala quwata illa billah? Kenapa bukan jawapan dia hayya 'alas salah? Maka para ulama mengatakan dikhususkan doa ketika perkataan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah dengan la haula wala quwata illa billah, supaya mana kita pada masa yang sama kita meyakini, mengetahui bahawasanya kita tidak ada daya, kita tidak ada kekuatan apa-apa untuk mengerjakan solat dan untuk mendapatkan kejayaan, iaitu al-falah,
melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya boleh melaksanakan solat, kita hanya boleh mengerjakan solat dan juga mencapai kejayaan itu hanyalah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat daripada zikir-zikir yang pertama, Allahu Akbar, kita jawab pun Allahu Akbar. Tapi bila perkataan hayya ala solah, ia memanggil, marilah kita solat. Marilah menuju kejayaan. Bermakna bila kata marilah, bermakna kita nak kena buat. Jadi sebab tu jawapannya itu adalah la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Jadi bila kita lafazkan hayya ala solah, kita menjawab la haula wala quwata illa billah supaya menolong kita, memberitahu pada kita, memberi ingat pada kita bahawasanya kita tidak mampu. Sekali-kali pun kita tidak akan mampu mengerjakan solat, tidak akan mampu untuk mencapai kejayaan melainkan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebenarnya kita nak kena terapkan dalam kehidupan seharian kita. Apa maksud saya? Apa saja pencapaian kita dalam kehidupan kita. Dari sudut kejayaan kita, pas periksa kita, kita punya result bagus, pekerjaan kita baik, gaji kita alhamdulillah, dan bagaimanapun apa pun pencapaian kita dalam kita punya kehidupan, semuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dinamakan hauqalah, dan dalam hadis disebutkan sebagai perbendaharaan syurga, min kunuzil jannah, daripada perbendaharaan syurga. Subhanallah. Jadi kenapa dia boleh jadi perbendaharaan syurga? Kerana kita menyerahkan, kita mengakui penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa kita tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Allah yang memberikan kepada kita pertolongan itu. Baik, jadi itulah yang dimaksudkan kenapa kita sebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ketika hayya ala solah dan juga ketika hayya ala falah. Baik, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan lagi, dan dia mengatakan pula bila mendengar as-salatu khairu minan naum, dan dia mendengarkan pula ketika mendengar as-salatu khairu minan naum, ucapan ini sadaqta wa barirta, yakni engkau telah mengatakan yang benar dan mengajak untuk berbuat yang baik. Ada yang mengatakan boleh menjawab dengan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairu minan naum, yakni telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa sembahyang itu adalah lebih baik daripada tidur. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala adalah, dan juga ketika dia mendengarkan perkataan as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum. Baik, sebelum kita nak sambung ni, ada juga riwayat lain mengatakan apabila sebutan hayya ala solah itu juga disebut dengan hayya ala solah. Jadi ada dua-dua riwayat. Apa dia? Bila mana muazzin menyebut hayya ala solah, maka kita pun jawab hayya ala solah. Dia ada hadis yang lain, cuma hadis yang masyhur itu adalah hadis yang menjawab dengan la haula wala quwata illa billah, dan ada ulama dia combinekan dua-dua. Sebut juga hayya ala solat dan sebut juga la haula wala quwata illa billah. Pun boleh juga. Subhanallah. Jadi kalau kita nak pilih antara satu, maka kita pilih dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau tak nak pilih antara satu, kita sebut dua-dua. Jawab dengan la hayya ala solat dan disambung dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi kita tak payah nak pening kepala. Tak payah nak gaduh-gaduh, tak payah nak hantam antara satu sama lain. Kita buat apa yang kita biasa buat. Biasa kita buat apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita biasa buat la haula wala quwata illa billah, sama ada nak tambah hilal aliyil azim pun boleh, tak nak tambah pun boleh. Kemudian kalau kita dengar orang kata dia pun jawab hayya ala solah, kita diam kerana ada riwayat lain pun mengatakan sedemikian. Kemudian kita dengar pula kawan kita yang ekstra, dia sebut hayya ala solah, la haula wala quwata illa billah. Macam mana hukum dia? Pun boleh juga. Ada yang mengkombainkan dua-dua. Jadi kita tak payah nak
saling menyalahkan antara satu sama lain. Subhanallah. Baik. Jadi kemudian Imam Nawawi mengatakan, dan apabila disebut as-salatu khairun minan naum, kita pun sedia maklum maknanya semayang itu lebih baik daripada tidur. Bila sebut dengan as-salatu khairun minan naum, itu adalah disebut sebagai as-salatu khairum minan naum, diucapkan dengan sadaqta wa barirta. Bila dikata disebutkan sadaqta wa barirta, ia boleh disebut sebagai sadaqta wa bararta, sadaqta wa barirta, dua-dua boleh. Sama ada kita nak sebut sadaqta wa barirta boleh, ataupun kita nak sebut sadaqta wa bararta. Macam tadi kalau kita dengar ba'azan tadi, mazhab Hambali yang mengatakan bahawa kita combinekan dua-dua kita combinekan dua-dua. Mazhab Hambali mengatakan kita combinekan dua-dua. Hayya 'ala solat, la haula wala quwwata illa billah. Baik, kemudian dikata tentang sadaqta wa barirta ataupun wa bararta, dua-dua boleh. Yang mula-mula sekali yang buat tu, yang mula-mula sekali yang melakukan, yang bacakan itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Subhanallah. Yang dikatakan yang mula-mula katakan itu adalah Sayyidina Ali Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian sebab tu kalau kita lihat kepada dari sudut terjemahan, dia kata apa kat sini? Kalau dari sudut terjemahan dia kata sini, engkau telah mengatakan yang benar. Kalau sadaqta dan mengajak untuk berbuat yang baik. Engkau telah mengatakan yang benar dan telah mengajak untuk berbuat baik. Sadaqta wa barirta. Engkau telah benar dan telah mengajak untuk berbuat kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan untuk kita melakukan solat. Sebab itu disebut sadaqta wa barirta ataupun wa bararta. Dua-dua boleh. Kalau kita ikut dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi sendiri, dan dia punya bahasa Arab teks dia akan tulis bararta tu ada baris atas dengan ada baris bawah. Dia ada baris atas dan dia ada baris bawah. Jadi terserah kita nak sebut mana. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Baik. Ada yang mengatakan boleh menjawab dengan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairun minan naum. Subhanallah. Jadi ada pula yang mengatakan kita sebut dengan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairun minan naum. Ada yang disebutkan seperti itu. Boleh juga. Jadi kalau kita nak sebut aqamah, kita nak sebut sadaqta wa barita pun boleh, atau kita nak sebut sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairun minan naum. Baik, jadi kita boleh kita ada pilihan nak sebut yang mana. Dua-dua boleh kita nak sebut. Dua-dua boleh, tak jadi masalah. Baik. Kemudian dia kata sini, dan dia mengatakan pada kalimah qad qamati salat, ya ini sekarang akan didirikan semayang, dijawab dengan aqama Allahu wa adamaha. Ya ini moga-moga Allah mendirikan semayang dan mengekalkannya. Ya ini moga-moga Allah mendirikan sembahyang dan mengekalkannya. Kat sini dia ada footnote di sini, riwayat Abu Daud dalam bab solat mengenai fasal apa yang dibaca apabila dia mendengar iqamat dari hadis Abu Umamah atau setengah pada sahabat bahawa Bilal muazzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mula beriqamat, dan bila dia mengucapkan qad qamati salat disebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baca aqamaha wa adamaha, tapi isnadnya dhaif. Baik, jadi ini yang dibawakan, yang dikatakan sini dalam apa yang dibawakan footnote dalam riwayat Imam Abu Daud ni, hadis Umamah ini dia adalah berpangkat dhaif. Tapi kalau kita nak buat tidak mengapa. Kalau kita nak buat, dia tidak menjadi satu kesalahan, satu dosa dan sebagainya. Baik. Apa yang nak dikatakan sini adalah apabila disebut tentang qad qamati shalah, apabila disebut dengan qad qamati shalah, ya ini sekarang akan didirikan sembahyang, dijawab dengan aqamaha wa adamaha.
Dijawab dengan aqamaha wa adamaha. Baik, bila kata dijawab dengan aqamaha wa adamaha, kita ada pilihan. Kita boleh buat sama ada kita nak sebut saja aqamaha wa adamaha pun boleh, ataupun kita nak sebut dengan aqamaha wa adamaha madamati samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha pun boleh juga. Wa ja'alani min salihi ahliha pun boleh. Aqamaha wa adamaha madamati samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Bermakna semoga Allah SWT mengekalkannya seperti kekalnya langit dan bumi, seperti adanya langit dan bumi ini, dan menjadikan aku sebagai orang yang melakukannya dengan terbaik. Subhanallah. Jadi apa yang dikatakan dekat sini adalah soal menjawab iqamat ini, dia juga ada diperselisihkan oleh ulama. Cuma yang ada dalam kitab Al-Azkar ini mengatakan dijawab dengan aqamaha wa adamaha. Dijawab dengan aqamaha wa adamaha. Baik. Jadi ini adalah yang diajarkan, yang diajar dalam kitab. Cuma kita tak payah nak saling condemn antara satu sama lain. Dua-duanya itu ada dikatakan dalam kitab. Bukanlah diada-adakan ataupun ditambah-tambahkan for no reason. Bukanlah diadakan ataupun ditambahkan dengan tanpa sebab. Subhanallah. Baik. Dan sesudah ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dijawab dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakni dan aku menyaksikan bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian dia menyambung dengan membaca raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Ini aku Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan Rasul dan Islam sebagai agama. Baik, ini adalah satu tambahan satu ilmu yang dibawakan. Kalau kita baca daripada tadi, semuanya dia tidak ada hadis-hadisnya. Semuanya tidak ada hadis-hadisnya, yang di mana hadisnya itu akan datang belakang. Nanti kita akan dengar Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawakan tiap-tiap apa yang Imam Nawawi tulis ini, dia ada dalilnya. Ada hadisnya, subhanallah. Jadi apa yang kita baru dengar ni, dekat Imam Nawawi mengatakan, apabila begitu juga, apabila kita selesai mendengarkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kita nak jawab? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mau jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Pun boleh, ataupun kita nak sebut raditu billahi rabba wa bi rasulillahi wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina pun boleh. Kita boleh nak buat yang biasa kita sebutkan, ataupun kita nak sebut apa yang ditulis dalam kitab ini. Ini sebagai satu tambahan. Nanti kita akan dengar hadisnya. Kita akan dengarkan hadisnya bagaimana tentang fadilat menyambung setelah mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Subhanallah, ini satu ilmu. Kita biasa dengar bila orang sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mau just sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Jadi ini adalah satu penambahan. Ini namanya keberkatan. Ini namanya Allah SWT memberikan semacam panduan untuk kita dapat menambahkan amal ibadat kita. Untuk kita dapat menambahkan amal ibadat kita, dan ini adalah perkara yang dituntut dalam Islam untuk kita mempertingkatkan amal ketaatan kita. Subhanallah. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah taala, kita sambung pasal ni benda ni perkara ni kita biasa tahu, dan kita pun biasa buat. Setiap kali kita dengar azan, kita akan mengamalkannya. Kita akan mengamalkannya, dan kita akan membuat seperti apa yang dikatakan dalam sini. Apa saja muazzin itu cakap, kita pun akan jawab dan sebagainya. Baik. Jadi tak perlu untuk kita perpanjangkan. Baik. Apa yang dikata Imam Nawawi sambungan dia kata sini, setelah selesai daripada mengikut semua lafaz-lafaz azan tadi,
Imam Nawawi mengatakan setelah selesai daripada mengikut ke semua lafaz-lafaz azan tadi. Bila kata mengikut lafaz-lafaz azan tadi, maknanya kita menyambut apa yang dibaca oleh muazzin itu setiap kali setelah dia menghabiskan lafaz azannya. Maknanya apa? Bila si muazzin dah sampai sebut Allahu Akbar, baru kita sambut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kita sama-sama dengan muazzin. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia tengah baca asyhadu an la ilaha illallah. Kita dah siang-siang asyhadu an la ilaha illallah. Habiskan dia punya azan, dia punya sebutan itu, barulah kita sambut dengan asyhadu anna Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya apa yang dia baca itulah. Baik, Ustaz, habis Ustaz kalau dia baca meliriklah Ustaz. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ekor tau. Jadi macam mana Ustaz? Kita nak tunggu suara stop ke? Atau nak tunggu kalimat dia habis? Yang dimaksudkan dengan habiskan, dia selesai daripada dia baca baru kita sambut adalah apabila dia telah sempurna kalimat dia. Bukan sempurna lafaz dia. Lafaz tu bermakna dia punya suara. Hayya 'alas salah. Baru tu lah Allah Ta'ala. Once dia sebut kita dengar hayya 'alas salah, dah dengar sampai ha kat belakang tu, baru kita boleh jawab. Tapi selagi mana kita belum dengar complete. Kalau kita dah dengar macam contoh asyhadu an la ilaha illallah ada tu, kalau kita dengar memang lafaz azan kalimat itu dah habis, kita dah boleh jawab terus. Kita dah boleh start jawab. Terutama kalau kita nak sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nak sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu kita nak sambung dengan raditu billahi rabba. Subhanallah. Jadi dia ada ekstra kat situ. Subhanallah. Jadi bila kita nak sebut, tu, kita tunggukan si tukang azan itu selesai daripada menyebut kalimahnya. Tunggu sampai tukang azan itu selesai menyebut kalimahnya. Baik. Kalau dia belum habis, kita tunggu dulu. Tunggu dulu baru kita sebut. Baik. Jadi dia kata sini, setelah selesai daripada mengikut ke semua lafaz-lafaz azan tadi, hendaklah dia berselawat dan bersalam kepada Nabi SAW. Bila dah selesai daripada azan itu, maka hendaklah dia berselawat dan bersalam, memberi salam kepada Nabi SAW. Bila kata tentang selawat dan bersalam kepada Nabi SAW, dia itu untuk semua pihak. Siapa semua pihak tu? Tukang azan, orang yang mendengar azan, tukang qamat dan orang yang mendengarkan lafaz qamat itu. Semua pihak. Semua pihak sunat baca selawat setelah selesai daripada azan dan juga selesai daripada qamat. Dua-dua sunat. Dua-dua sunat. Subhanallah. Baik. Jadi bila dah habis itu, apa yang kita nak baca? Doa yang masyhur. Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'ashu maqaman mahmudanil lazi wa'anta. Jadi kalau kita nak baca doa ni, doa yang ada dalam kitab. Kalau kita nak sambung dengan yang biasa kita baca, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi wa'adta. Ya Allah, ya Tuhan yang empunya Rabb hazi da'wati tamah, yang mempunyai seruan yang sempurna. Yang mempunyai seruan yang sempurna. Yang ini dakwah yang sempurna, ini adalah seruan. Seruan apa? Seruan azan ini. Jadi bila kata seruan yang sempurna, bermakna dia tidak ada kekurangan dan dia tidak akan berkurangan. Dia tidak ada kekurangan dan dia tidak akan berkurangan. Subhanallah. Baik. Kemudian
Baik, dan juga bila kata tidak berkurangan, bila kata dia sempurna, barang dia sempurna kerana dia itu memanggil orang untuk melakukan ibadat yang sempurna, iaitu sembahyang, iaitu ibadat solat. Subhanallah. Sebab tu dia kata situ seruan yang sempurna. Seruan yang sempurna, seruan tu isi sempurna, iaitu azan. Dan juga seruan itu, tujuan seruan itu dipanggil itu untuk mengerjakan solat juga adalah ibadat yang sempurna. Subhanallah. Dan solat yang akan, dan sembahyang yang akan didirikan ini, Allahumma rabba hazi da'wati tama was salatil qa'imah. Dan solat yang akan didirikan ini. Jadi, bermakna sembahyang yang kita nak dirikan ini semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah apa yang kita itulah apa yang kita nak buat. Subhanallah. Dan solat yang akan didirikan ini, ati sayyidana Muhammadan. Berikanlah, kurniakanlah junjungan kita sayyidana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, perantaraan dan keutamaan. Baik, bila kata tentang al-wasilah, wasilah ini kalau kita ikut dari sudut terjemahan memang diartikan sebagai perantaraan, wasilah. Tapi ada juga ulama yang mengatakan yang dimaksudkan dengan al-wasilah ini adalah darjat yang paling tinggi dalam syurga. Darjat yang paling tinggi dalam syurga yang hanya didapatkan oleh baginda Nabi SAW sahaja. Subhanallah. Jadi walaupun kita tak doa, Nabi tetap dapatkan wasilah tersebut. Walaupun kita tak baca doa ni, Nabi tak perlu doa ni pun, Nabi tetap akan sampai pada darjat yang tertinggi. Tapi kita sebagai doa je. Kita semua sebagai menunjukkan bagaimana kita menghendakkan agar mana Nabi diberikan wasilah tersebut. Tapi sebenarnya by right kita tak doa pun Nabi dapat. Subhanallah. Bukan bermakna kita tak perlu doa. Tak, kita tetap perlu doa. Kalau kita doa tu balik pada diri kita. Subhanallah. Wal fadilah, dan keutamaan. Ulama ada selisih pendapat apakah yang dimaksudkan dengan keutamaan di sini. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan dengan keutamaan adalah syafa'atul uzma. Syafaat yang terbesar. Subhanallah. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan dengan fadilah sini adalah bagaimana Nabi SAW memohonkan rahmat untuk umatnya. Ada perselisihan di antara para ulama apakah yang dimaksudkan dengan al-fadilah. Baik, kemudian dia kata sini wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi wa'adta. Dan anugerahkanlah baginya kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan. Berikanlah kepada Nabi SAW kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan, yang allazi wa'ata, yang telah engkau janjikan. Baik, apa yang dimaksudkan dengan wa ba'asu maqama mahmudan, kedudukan yang terpuji? Sama juga, kedudukan yang terpuji ini adalah sebuah kedudukan yang tidak dimiliki oleh mana-mana makhluk. Bila kata kedudukan, bermakna kita boleh panggil sebagai darjat. Subhanallah. Status Nabi SAW. Jadi inilah doa yang kita baca setelah azan. Setelah selesai daripada azan. Subhanallah. Baik. Kemudian, bila dah baca doa ni, dah selesai baca doa ni, maka dia kemudian bolehlah dia berdoa apa saja dari urusan-urusan akhirat dan dunia. Dah selesai baca doa, yang ni doa ni diajarkan oleh Nabi SAW. Ni doa ni Nabi yang ajar. Subhanallah. Baik. Jadi dia dah selesai baca apa yang doa yang Nabi ajar, kemudian dia kata berdoa apa saja dari urusan-urusan akhirat dan dunia. Di antara doa yang kita yang disarankan, yang dipesan oleh para ulama adalah di antaranya membaca Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Itu di antara doa yang dibaca oleh salafus salih.
para habaib mereka akan baca ini. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wa dunya wal akhirah. Dah selesai baca Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, disambung dengan Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik. Kemudian dah selesai daripada itu, barulah dibaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai habis. Kemudian ditutup dengan membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Jadi inilah apa yang dituntut untuk kita baca. Bila dah habis doa, dah habis azan, dah selesai la ilaha illallah, kita baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ikuti dengan membaca doa Allahumma rabba hazi da'wati tamma sampai habis. Kemudian ada sisi ulama, kita nak baca allazi wa'anta wab'ashu maqama mahmudan allazi wa'anta innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Perkataan innaka la tukhliful mi'ad itu ada diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan kalau kita tambah tu dikirakan sebagai bid'ah. Ada yang mengatakan tidak, dia tidak dikirakan sebagai bid'ah. Jadi terserah. Cuma kalau kita mengatakan sunat setelah baca allazi wa anta, kita sambung dengan innaka la tukhliful mi'ad, maka itu baru jadi bid'ah. Kerana kita pergi labelkan hukum, kerana kita pergi melabelkan hukum dengan tanpa disertakan dengan dalil. Kita kata membaca innaka la tukhliful mi'ad setelah azan hukumnya adalah sunat. Bila kita kata sunat, kena datangkan dalil. Quran, hadis, sahabat, mana yang ada apa yang diperbuat oleh Nabi SAW dan sebagainya. Mesti dia ada dalil. Kalau kita tak boleh datangkan dalil, bermakna itulah namanya kita dah mengada-adakan. Tapi kalau kita kata adalah baik untuk kita sambung kerana kita pakai dalil yang umum, Al-Quran, dalil sebagai penguat kepada doa kita, maka itu tidak mengapa. As long as kalau kita tak meletakkan hukum, is okay. Tak meletakkan hukum. Saya baca wirid latif contoh. Saya baca wirid latif itu waktu pagi lepas sembahyang subuh. Wirid latif itu zikir pagi. Jadi kalau bila kata pagi, saya nak baca lepas subuh, dipersilakan. Tapi kalau saya kata sunat baca wirid latif itu lepas sembahyang subuh, itu namanya bid'ah. Subhanallah. Baik. Jadi kalau kita nak baca innaka la tukhliful mi'ad, boleh. Tak nak baca pun boleh. Tak jadi masalah. Kemudian doa yang dibaca atau dipesan oleh para ulama, dibaca apa? Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wa dunya wal akhirah. Dan kemudian dibaca dengan Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Baik, kenapa dia Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bolehlah dia berdoa apa-apa sahaja dari urusan akhirat dan dunia? Kerana apa? Kerana doa antara azan dan juga qamat, doanya itu tidak tertolak. Doa antara azan dan juga qamat, maka doa itu tidak dia tidak tertolak. Sebab itu kita dituntut untuk membaca doa-doa yang di mana doa itu kita mengharapkan pengkabulan. Sebab itu Imam Nawawi mengatakan dan berdoa apa saja dari urusan-urusan akhirat dan juga dunia. Apa saja kita nak mintalah. Subhanallah. Jadi bermakna, dan kita tak boleh kata sunat baca Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah lepas azan. Sunat baca Rabbighfirli wa liwalidayya lepas azan. Tak boleh. Kenapa? Kerana kita tak ada hukum. Kita tak ada dalil yang kuat. Tak ada dalil. Jadi kita mengatakan dianjurkan. Sunat tak. Pasal kalau kita kata sunat, kita kena datangkan dalil. Subhanallah. Baik. Jadi setelah ini kita akan melalui hadis-hadis berkenaan dengan apa yang telah kita lalu tadi. Hadis berkenaan dengan doa lepas azan, dan juga hadis berkenaan dengan doa-doa yang ada waktu azan. InsyaAllah kita berhenti sampai di sini dahulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi muka surat 93 lagi 2 minggu insyaAllah. Kita baca surah Wal Asr dan tasbih kafaratul majlis.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.